Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Syarafana Al-Bai'ah binti Safi'i. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu rasuah dan jenayah kolor putih yang berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita. Isu rasuah dan jenayah kolor putih bukan lagi perkara yang baru di Malaysia. Sebenarnya, sikap rakyat Malaysia terhadap isu rasuah dan jenayah kolor putih ini tidak seperti sikap mereka terhadap jenayah lain. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah merupakan satu jenis rasuah jenayah apabila seseorang itu menerima atau memberi suapan sebagai ganjaran untuk seorang individu bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan berkaitan tugas rasminya. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, terdapat 4 jenis kesalahan rasuah yang utama, iaitu meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi suapan itu, mengemukakan tuntutan palsu dan menggunakan jawatan serta kedudukan untuk suapan pegawai pada awam. Jenayah kolor putih merupakan jenayah yang dilakukan oleh seseorang berkedudukan tinggi dalam sesuatu pekerjaan. Mereka mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah seperti penipuan, rasuah dan penggelapan wang yang berkaitan dengan tugas kerjaya untuk kebaikan diri mereka sendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Syanini binti Muhammad dan saya dari kelas BA 2421A. Saya akan membincangkan isu rasuah dan jenayah kolor putih dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan falsafah. Pertama sekali, rasuah dijadikan dalam perintah seseorang untuk mencapai kemewahan. Kita dapati sesetengah pihak akan memilih rasuah ini sebagai satu jalan untuk mereka mendapatkan kemewahan di dalam kehidupan mereka. Mereka fikir yang bahawa dengan menerima rasuah ini merupakan satu perkara yang mudah untuk mereka mencapai kemewahan dalam hidup mereka. Dan kita tahu yang memberi ataupun menerima rasuah ini sendiri merupakan perkara yang dianggap tidak jujur, tidak amanah dan tidak beriman. Kerana bukan dari sisi agama Islam sahaja yang mengatakan rasuah ini perkara yang tidak baik, tetapi juga di dalam undang-undang kita sendiri, yang rasuah ini merupakan perkara yang tidak patut dilakukan sama sekali oleh mana-mana pihak. Seterusnya, falsafah ini timbul disebabkan ada masalah berhubung dengan persoalan etika. Setiap manusia mempunyai etika diri masing-masing yang dijaga oleh mereka. Tetapi kita tahu yang manusia ini merupakan seorang yang terlupa. Jadi kita sebagai manusia, sebagai sesama manusia, perlulah membantu sesama kita untuk membezakan betul dan salah, dan juga selalu memperingati diri kita dan rakan-rakan kita untuk tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Seterusnya, falsafah pendidikan negara juga diwujudkan untuk diwujudkan di universiti-universiti negara. Dengan adanya pendidikan falsafah di peringkat pengajian tinggi, kita dapat mengembangkan lagi institusi pendidikan negara kita dengan lebih baik. Dengan adanya pendidikan falsafah ini, kita dapat melahirkan keuraian lebih cepat dan efisien di dalam kerja mereka. Dengan adanya geruan yang seperti ini, kita dapat mewujudkan masyarakat yang seimbang, kerana geruan ini mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai falsafah yang telah diajarkan oleh pensyarah di universiti mereka. Dan kita tahu yang di dalam falsafah ini, dalam pendidikan falsafah ini, mereka akan menekankan 5 rukun negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesejahteraan. 5 rukun negara ini sangat penting kepada negara kita kerana dia akan memupukkan sebuah masyarakat yang berpotensi untuk memajukan negara kita. Seterusnya, saya akan mengarahkan pandangan terhadap aliran pemikiran
dalam pelbagai aliran falsafah. Pertama sekali, dosa mengambil dan memakan rasuah ini merupakan dosa yang berbeza dengan dosa-dosa kecil yang lain. Dosa rasuah ini merupakan dosa yang lebih besar daripada dosa kecil-kecil yang mungkin manusia lakukan kerana manusia ini tidak sempurna. Seterusnya, banyak negara yang dianugerahi rahmat ilahi dengan pelbagai sumber kekayaan, tetapi kerana rasuah ada yang terbenam dalam kelumuk kemunduran. Disebabkan rasuah ini, sesebuah negara tidak dapat memajukan negara mereka dengan lebih baik kerana rasuah ini. Kerana rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, seperti polis yang merasuah ataupun pegawai-pegawai yang bertanggungjawab menerima rasuah dalam menjaga negara. Seterusnya, perbuatan rasuah ini memberi kemudaratan kepada kemajuan negara, dan perkara ini akan menyebabkan kemiskinan semakin meningkat. Kita dapat lihat yang peningkatan rasuah di sebuah negara akan menyebabkan kemajuan negara terjejas. Bukan sahaja kemajuan negara, tetapi kehidupan kita sebagai masyarakat di negara juga akan terjejas disebabkan oleh peningkatan isu rasuah di negara kita. Seterusnya, amalan rasuah ini berpunca daripada pelbagai faktor, termasuklah kegagalan individu menghalau hawa nafsu. Setengah individu yang tidak mengawal hawa nafsu mereka untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan mereka dengan jalan yang tidak baik akan menyebabkan rasuah ini terus berkembang, terus berluasa di negara kita. Disebabkan oleh mereka tidak dapat menghalau hawa nafsu ini, mereka menggunakan amalan rasuah ini untuk mendapatkan kemewahan mereka. Disebabkan itu, sifat tamak dalam mencapai kekayaan dan kemewahan menjadi punca utama berlakunya rasuah di negara kita. Kita dapat lihat, jika masa itu tidak dapat mengawal sikap tamak mereka dalam mencapai kemewahan hidup mereka akan lebih taksu untuk melakukan rasuah. Disebabkan itu, kita perlu memberi perhatian terhadap isu rasuah dan jenayah kolam putih di negara kita agar kemajuan negara kita lebih terjamin. Dengan semua pihak memberikan lebih banyak perhatian tentang isu rasuah dan jenayah kolam putih yang berlaku di negara kita akan dapat mengurangkan kes-kes ini daripada terus berlaku di negara kita. Dengan pengurangan kes jenayah rasuah, isu rasuah dan jenayah kolam putih ini, negara lain akan memberi lebih banyak perhatian kepada negara kita kerana kita dapat mengawal isu rasuah yang sukar untuk dikawal disebabkan oleh sikap manusia yang kita tidak dapat kawal. Oleh itu, semua pihak boleh memainkan peranan penting dalam mengawal isu rasuah dan jenayah kolam putih di negara kita agar kemajuan negara kita akan dapat terus berkembang dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ali Akila binti Muhammad Fahmin. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah merupakan satu jenis jenayah apabila seseorang itu menerima atau memberi suapan sebagai ganjaran untuk seseorang individu bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Suapan tersebut boleh datang dalam pelbagai bentuk, contohnya wang, hadiah, undi, perkhidmatan dan jawatan upah dan sebagainya. Sekiranya hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi tugas rasmi seseorang itu, maka itulah dikenali sebagai rasuah. Jenayah kolam putih pula merupakan jenayah yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan tinggi dalam pekerjaannya. Mereka mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah seperti penipuan, rasuah dan penggelapan wang yang berkaitan dengan tugas kerjanya untuk kebaikan sendiri.
Jenayah seperti ini bukan sahaja dilakukan oleh orang yang miskin, tetapi sebahagian besar yang bergaji tinggi dan berstatus tinggi turut terjebak dalam kes tersebut. Namun, seseorang yang menyalahgunakan kuasanya untuk menerima atau memberi rasuah turut akan mendapat hukuman yang sepatutnya. Jadi di sini saya akan membincangkan punca-punca terjadinya gejala rasuah dan jenayah kola putih dalam kalangan masyarakat. Antara punca berlakunya jenayah kola putih ialah nafsu tamak loba manusia sendiri. Keinginan manusia yang menginginkan kehidupan yang mewah atau status sosial yang tinggi telah menyebabkan berlakunya jenayah kola putih. Hal ini berkait rapat dengan sikap mereka sendiri atau iaitu mementingkan kebendaan atau materialistik. Mereka berusaha melakukan apa jua cara agar keinginan mereka dipenuhi, termasuklah melakukan jenayah kola putih. Seterusnya, punca gejala rasuah dan jenayah kola putih ini ialah kekurangan didikan agama dan moral menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu perkara hanya sekadar untuk memenuhi keperluan diri dan mengikut nafsu tanpa berfikir tentang kewajipan dan amanah yang sepatutnya dilaksanakan oleh seseorang individu tersebut. Oleh kerana seseorang individu tersebut kekurangan iman, maka mereka tidak akan merasa bersalah apabila mereka menerima rasuah. Misalnya, ini boleh berlaku apabila seseorang yang tidak berpuas hati akan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain dan sanggup menggunakan kedudukan dan kuasa yang ada pada dirinya untuk melakukan jenayah bagi menjana kekayaan yang lebih banyak dalam masa yang singkat. Walaupun mereka tahu bahawa tindakan tersebut adalah dilarang oleh agama dan undang-undang. Dalam konteks ini, sifat tamak dan keinginan yang melebihi kemampuan turut mendorong seseorang individu untuk melakukan rasuah dan jenayah kola putih demi menjana kehidupan yang mewah yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatan sebenar mereka. Selain itu, Laporan Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP) turut mendedahkan bahawa kelemahan pentadbiran akibat manipulasi terhadap sistem dan prosedur telah menjadi punca rasuah yang paling tinggi. Hal ini demikian kerana kerenahan birokrasi yang banyak dan rumit menyebabkan masa proses permohonan menjadi panjang. Ini menyebabkan ramai orang memberi rasuah supaya dapat mempercepat pemprosesan permohonan mereka. Dalam konteks ini, pengurusan organisasi yang lemah dan tidak cekap menyebabkan kekurangan pemantauan ke atas pegawai-pegawai dan turut membuka peluang kepada berlakunya isu rasuah dan jenayah kola putih dalam golongan pegawai tersebut. Tambahan pula, kelemahan penguatkuasaan juga merupakan salah satu punca menyebabkan gejala rasuah dan jenayah kola putih berleluasa. Sememangnya kewajipan dan kerja penjawat awam, terutamanya anggota penguatkuasaan, seolah-olah telah memberi peluang kepada golongan tersebut untuk terjebak dalam isu rasuah. Banyak pesalah terlepas kerana tindakan tangkapan yang lewat. Rakyat tidak diberi pengajaran dan amaran terhadap kesalahan yang akan diulangi. Birokrasi yang ketat serta kelonggaran prosedur kerja juga salah satu punca yang menyebabkan kerajaan mempunyai banyak peringkat. Pelanggan perlu mengikut prosedur yang tertentu supaya dapat berjumpa dengan ketua. Oleh itu, seseorang akan sanggup membayar lebih supaya dapat berjumpa terus dengan ketua tersebut untuk menyelesaikan sesuatu dokumen. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, keadaan ini berlaku adalah kerana kekurangan tindakan penguatkuasaan bagi memastikan golongan tersebut dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh ikhlas dan amanah. Dalam pada itu,
Faktor seterusnya adalah jenayah ini dilakukan oleh golongan profesional tanpa kekerasan sehingga kadang-kala tidak dilihat sebagai satu jenayah kerana ia dilakukan dengan sangat licik, teliti dan kreatif. Kebijaksanaan golongan yang terlibat ini telah disalahguna dan mengaburkan kegiatan mereka. Contohnya, seseorang akaunten boleh mengubah angka dalam laporan kewangan. Syarikat besar menggunakan kuasa monopoli mereka untuk mengauk keuntungan melalui rasuah ketika memohon tender projek. Malah, ahli politik menyalahgunakan kuasa yang ada untuk mengambil kesempatan kepada pihak yang lemah. Seterusnya, saya akan membentangkan dan membincangkan mengenai kesan isu rasuah dan jenayah kola putih terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat beberapa kesan terhadap individu itu sendiri. Pertama sekali, mereka akan menerima hukuman denda dan penjara menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Seseorang yang melakukan kesalahan rasuah akan dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan hukuman denda wang yang tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan yang diterima individu tersebut. Bahan pula, seseorang yang melakukan kesalahan tersebut juga akan kehilangan pekerjaan dan dilucutkan jawatannya. Manakala, perkara ini juga turut memberi kesan terhadap keluarga. Hal ini boleh menjatuhkan maruah dan imej ahli keluarganya apabila perbuatan mereka dipaparkan di khalayak umum. Kesalahan mereka akan menjadi buah mulut kepada orang ramai. Selain itu, amalan rasuah dan jenayah kola putih ini turut membawa kesan yang negatif terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, pihak SPRM telah mendedahkan sebanyak 46.3% daripada 4,860 orang yang ditangkap dari tahun 2014 hingga 2019 atas kesalahan rasuah adalah tergolong daripada kaki tangan awam. Di samping itu, isu tersebut juga akan melahirkan masyarakat yang pasif dan pesimis apabila mereka mendapati bahawa tiada keadilan dan kesaksamaan dalam negara mereka. Oleh itu, budaya rasuah menyebabkan golongan miskin terpaksa kehilangan sumber-sumber yang sepatutnya diperolehi oleh mereka. Jelaslah, budaya ini turut menyebabkan kejatuhan moral dalam kalangan masyarakat di negara kita. Akhir sekali, isu rasuah dan jenayah kola putih ini juga telah memberi kesan terhadap negara. Dari aspek negara, amalan tersebut akan membawa impak yang negatif kepada negara. Kesan yang paling utama ialah ekonomi negara turut akan terjejas. Pelibatan pencawa awam dalam isu tersebut turut menyebabkan pentadbiran negara tergendala. Di samping itu, yang lagi membimbangkan ialah gejala rasuah turut dikaitkan dengan isu jenayah lain seperti kemasukan pendatang asing, aktiviti penipuan, penyeludupan dadah, pemerdagangan orang dan sebagainya turut mengancam keamanan dan keharmonian negara. Ini seterusnya dapat menjatuhkan imej negara di persada dunia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara turut dijejaskan. Oleh itu, pihak yang berkuasa maupun bertanggungjawab perlulah menangani kes ini daripada berterusan berlaku agar negara kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sekian itu sahaja daripada saya untuk pembentangan hari ini. Assalamualaikum, saya Nur Syahrimawani akan menerangkan cadangan menangani isu rasuah dan jenayah kola putih. Statistik SPRM menunjukkan keseluruhan kes rasuah pada tahun 2020 ialah sebanyak 998 kes dan 93.6% dari kes tersebut melibatkan pekerja kola putih. Walaupun kes tersebut dalam keadaan menurun berbanding pada tahun 2019,
iaitu sebanyak 1,135 kes, tetapi menurut kadar Indeks Persepsi Rasuah Malaysia jatuh daripada kedudukan 51 dunia pada tahun 2019 kepada kedudukan 57 dunia. Antara peranan pihak agensi yang perlu dilakukan ialah menggunakan khidmat pihak yang berintegriti untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap ahli organisasi terbabit termasuk pihak atasan. Penguatkuasaan undang-undang perlu diperketatkan lagi agar masyarakat sedar betapa seriusnya masalah rasuah jika tidak dapat dibendung. Seterusnya, melakukan rombakan dalam organisasi termasuk agensi kerajaan. Selain itu, keperluan untuk setiap agensi kerajaan membangun dan menggubal pelan anti-rasuah organisasi OACP masing-masing. Mengambil tindakan yang lebih agresif dalam melakukan siasatan tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Akhir sekali, memperketatkan didikan agama dan moral dalam sistem pendidikan. Ia merupakan pedoman dan panduan semasa menempuh belantara kehidupan. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan awam terhadap cerdik pandai negara kita. Masyarakat juga perlu memainkan peranan, antaranya ialah melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat individu iaitu kaki tangan awam yang hidup serba mewah berbanding dengan pangkat yang disandang supaya pihak berkuasa boleh melakukan siasatan. Sentiasa jadi mata dan telinga pihak berkuasa supaya sebarang aktiviti jenayah, terutamanya rasuah, dapat ditangani. Selain itu, jangan takut untuk melaporkan perbuatan rasuah kerana pemberi maklumat dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Akhir sekali, kita hendaklah menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Antara peranan individu yang boleh dilakukan ialah pertama, memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membenteras gejala rasuah. Seterusnya, menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Selain itu, menjadi seorang pekerja yang berpendirian dan berintegriti dengan menolak rasuah demi menjaga nama baik organisasi atau institusi tempat kerja juga salah satu peranan untuk membenteras gejala rasuah. Selain itu, telus dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Akhir sekali, melaporkan kepada pihak berkuasa jika ditawarkan rasuah supaya individu pemberi rasuah dapat ditangkap dan dihadapkan ke muka pengadilan. Dengan ini, individu yang suka memberi rasuah akan rasa takut untuk melakukan aktiviti rasuah ini. Kesimpulannya, rasuah merupakan wabak sosial yang mestilah dibenteras hingga ke akar umbi. Semua pihak hendaklah bertanggungjawab dan menggembleng tenaga mengatasi gejala rasuah di negara Malaysia. Jika setiap individu memainkan peranan masing-masing, isu rasuah pasti dapat ditangani. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan awam terhadap cerdik pandai negara kita. Akibatnya, ia menimbulkan masalah. Jangan bersubahat, berpakat melakukan rasuah. Pandai makan, pandai simpan. Terdapat 3 teori sebab rasuah boleh berlaku. Kelemahan peribadi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan moral seseorang. Bak kata pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Harapkan sokong, sokong pula membawa rebah. Pengharaman rasuah dalam Islam adalah jelas sama ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah.
Larangan rasuah dalam Al-Quran berdasarkan celaan Allah SAW terhadap kaum Yahudi. Allah SAW berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah, kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya.